dekat tempat pencetakan. Lambat sikit proses dia. Tapi tak apa, insyaAllah saya akan kongsikan di tempat mesej tu, saya ada kongsikan dia punya nota-nota dia tu. Kemudian di skrin pun kita tunjukkan skrin apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Jadi kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan rukun keimanan yang pertama. Rukun keimanan yang pertama iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sambung perbincangan sebelum ini, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkumi. Merangkumi yang pertama iaitu kepercayaan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tu kita telah bincangkan. Yang kedua berkenaan dengan apa yang mesti kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajipan beribadat kepadanya. Kemudian pada pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Baik. Iaitu beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan yang layak dengannya. Tidak menyerupai mana-mana makhluk dalam mana-mana sifatnya. Jadi di antara kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kita percaya, kita yakin, kita beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat, mempunyai sifat-sifat. Begitu juga mempunyai nama-nama. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Lupa nak masukkan ni. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawasanya dia mempunyai nama-nama yang maha suci, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya berdoa dengan menggunakan nama-namanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifat yang menggambarkan keagungan, ketinggian, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah di dalam perbincangan akan datang kita akan jumpa pula perincian berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat zatiyah dan sebagainya, yang itu kita akan temui selepas ini. Cuma secara ringkasnya, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuklah beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia terhenti kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada nama-nama, kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis baginda, itu sahaja. Tak lebih lagi daripada itu. Kemudian ada di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang bersifat sesuatu yang boleh kita fikirkan dengan akal. Maknanya kita nampak dari segi akal kita boleh fikir. Seperti kita kata sifat hidup, hayyun. Sifat melaksanakan, mentadbirkan, qayyum. Yang tu kita boleh fikir dengan akal kita. Sifat sami', sifat mendengar, melihat, berkata-kata dan sebagainya. Dan
sebagainya. Jadi yang tu sifat yang mungkin, yang boleh kita berdalilkan dengan akal untuk kita mengetahuinya. Untuk kita mengetahuinya. Seperti kita kata Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat hidup. Kenapa? Kerana jika Allah itu tidak hidup, maka bagaimana Allah akan mentadbir alam ni, mencipta manusia dan sebagainya. Begitu juga kita kata sifat mendengar, mustahil. Allah Ta'ala mempunyai sifat yang berlawanan dengan sifat mendengar. Tuli, mustahil. Bila mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sifat tuli, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mendengar. Jadi itu antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang boleh dijadikan akal sebagai dalil untuk menerimanya. Namun begitu maknanya akal, mana boleh dijadikan akal sebagai dalil untuk menerima sifat-sifat tersebut dan menyabitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, untuk kita terima benda tu ada pada Allah Ta'ala, sifat tu wujud pada Allah Ta'ala, tak dapat tidak. Mesti berlandaskan kepada dalil, mesti bersumberkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Sebab itu kalaulah sifat tersebut kita boleh fikir dengan akal, dari segi akal kita rasa munasabah, sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, wujud pada Allah Subhanahu wa taala, seperti antara yang dibahaskan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Nah, umpamanya sifat idrak, sifat mudrik, sifat menguasai. Nah, sifat menguasai kita kata tadi. Tu. Mana dari segi akal, dari segi logik munasabah memang patut Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tersebut, tetapi kerana ia tidak terdapat di dalam nas, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia mesti ditolak daripada dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tidak boleh disabitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya sebut tu maknanya sifat Allah. Tak dapat tidak untuk kita nak mengetahui sifat Allah, mesti berlandaskan kepada apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sifat tersebut kita boleh fikir, kita boleh gunakan akal untuk menjadi dalil. Kita nak kata sifat tu ada pada Allah Ta'ala, tapi bila mana tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, maka mesti kita kena tolak nisbah sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu ulama-ulama tauhid menyebutkan sifat Allah dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan suatu yang tauqifi, suatu yang terhenti kepada dalil, terhenti berdasarkan kepada Al-Quran dan juga kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni, sifat tadi yang boleh kita fikirkan dengan akal, yang boleh kita gunakan akal sebagai dalil untuk menerima sifat tersebut pada Allah Ta'ala. Sifat tersebut ada di antaranya, bahkan banyaklah. Sifat tersebut ada juga pada makhluk. Sifat hidup, sifat mendengar, sifat melihat dan sebagainya. Ada juga kepada makhluk. Jadi bagaimana kita menerima sifat tersebut? Kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia juga ada pada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran, walaupun ada sifat-sifat yang pada Allah Subhanahu wa taala yang zahirnya ada juga pada makhluk, yang ada zahirnya ada keserupaan dengan makhluk, Allah Subhanahu wa taala jelaskan laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir,
dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Selepas Allah Ta'ala tegaskan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, Allah Ta'ala sebut dia maha mendengar, maha melihat. Maknanya walaupun dia mendengar, walaupun dia melihat, melihatnya dan mendengarnya tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk, sama sekali tidak serupa. Dan tak boleh kita nak bandingkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Ayat laisa kamitslihi syai' itu, ayat itu terdapat di dalam surah Asy-Syura. Ayat 11. Baik. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tu tak boleh pula kita cuba nak banding-bandingkan. Cuba nak gambar-gambarkan, tidak boleh sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 74. Dalam surah An-Nahl ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan sesekali kamu membuat perumpamaan, membuat perbandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat perumpamaan dengan Allah. Jangan buat perbandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan kita buat perbandingan bila Allah Subhanahu wa taala sebut, umpamanya kita kata Allah Subhanahu wa taala sebut Allah taala Maha mendengar. Maka kita cuba nak bandingkan. Kita cuba nak umpamakan pendengaran, mendengar Allah Subhanahu wa taala ni dengan makhluk. Kita cuba nak bayangkan, bandingkan. Kalau kita mendengar, kita kena ada telinga, kena ada ni, kena ada ni. Allah taala dia mendengar, dia nak kena ada apa? Kita cuba nak bandingkan. Itu tak boleh. Jangan sesekali. Jadi mana sifat Allah Subhanahu wa taala ni tauqifi, mengikut sebagaimana yang Allah taala sebut di dalam Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, dan jangan sesekali kita cuba bandingkan, umpamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Hakikat yang sebenar, yang pasti, sifat Allah tu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pasti sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak tidak memerlukan kepada sokongan, kepada alat dan seumpamanya, sebagaimana sifat-sifat tersebut ada pada diri kita, ada pada makhluk. Sebab apa? Sebab ada satu golongan yang saya dengar sendiri, ceramah dia. Ceramah dia saya dengar sendiri, ceramah 2 jam lebih. Saya dengar pasang dalam kereta. Ni golongan ilmu, dia kata ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Ilmu hakikat, ma'rifat. Jadi dia sebut dalam ceramah dia tu, dia kata kita tak boleh kata sifat Allah tu pada kita. Tak boleh. Contoh kita kata Allah ada, maka kita tak boleh kata kita ada. Tak boleh kata kita ada. Kita kena kata kita tiada. Sehingga kita kena belajar kena Allah ni, sehingga kita rasa kita ni tak ada. Yang ada hanya Allah sahaja. Kalau kita kata Allah ada dan kita ada, maka berlaku syirik di situ. Itu kata-kata dia. Kemudian dia ajak pula. Begitu juga mendengar. Kita mendengar. Sebenarnya siapa yang mendengar? Yang mendengar Allah. Jadi kita mendengar adalah Allah mendengar sebenarnya. Kita melihat ni Allah melihat sebenarnya. Dia pergi situ. Maknanya dia nak menafikan segala sifat-sifat yang ada pada kita tu. Yang mana sifat tersebut juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuba nak menafikan. Sebenarnya ajaran tu, ajaran itu adalah merupakan langkah-langkah jalan ke arah ajaran wahdatul wujud. Yang merupakan ajaran yang sesat. Itu panjang perbahasan dia.
Maknanya dia pergi ke arah tu, iaitu kesatuan Allah dengan makhluk. Akhir sekali kita ni tak ada, semua tak ada kita ni, akhir sekali siapa kita ni? Allah. Allah. Allah bersatu dengan kita. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi sebab itu saya jelaskan di sini, maknanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ada. Kita pun ada, wujud. Nah, cuma wujud Allah Taala tu tidak serupa dengan wujud kita, tak serupa dengan wujud makhluk. Wujud Allah Subhanahu wa taala wujud tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Wujud kita bermula dengan tiada dan berakhir dengan tiada pula. Dan seterusnya. Jadi begitu juga mendengar, Allah mendengar. Allah mendengar dengan penuh kesempurnaan, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan pendengaran Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Mendengar Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Mendengar kita terbatas. Sampai satu tahap kita tak boleh mendengar. Mendengar Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada alat. Tidak memerlukan kepada anggota. Mendengar kita memerlukan kepada alat, memerlukan kepada anggota dan sebagainya. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tersebut, kita juga ada sifat tersebut, tetapi sifat Allah Subhanahu wa taala langsung tidak sama dengan sifat makhluk dan penuh dengan kesempurnaan. Sifat kita penuh dengan kekurangan. Jadi jangan nak dibandingkan, nak diumpamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Baik. Jadi mana ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sedemikian. Yang bersifat sedemikian iaitu sifat yang boleh kita fikir dengan akal. Maknanya mampu dijadikan akal sebagai dalil untuk menerima sifat tersebut. Namun begitu, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, ia terhenti berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk kita menyifatkan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi sifat-sifat yang kedua yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat yang mana akal tidak mampu untuk memikirkannya. Maknanya akal tidak boleh bayangkan, tidak boleh fikir, ianya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikenali sebagai sifat khabariyah. Iaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, seperti wajah, seperti tangan, seperti istiwa alal arsh dan sebagainya. Jadi hal ni kita kena terima. Kita kena terima sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Nabi SAW sebut di dalam hadis baginda, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, ayat surah Asy-Syura ayat 11 tu. Dan juga tanpa membanding-bandingkannya dengan makhluk. Sebagaimana ayat yang telah saya berikan tadi, ayat surah An-Nahl. Baik. Jadi mana bila Allah Subhanahu wa taala sebut begitu, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan pula kita nak gambarkan bila kata tangan maka kena begini supaya dengan makhluk. Tak boleh. Tak boleh. Kita terima dan kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendekatan yang digunakan oleh salaf di dalam menangani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian. Walaupun golongan khalaf, tak salah juga, mereka menggunakan pendekatan takwil. Cuma pendekatan takwil tu sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ni, saya nukilkan kata-kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang telah saya sebutkan sebelum ni, bagaimana Imam Nawawi memberikan panduan di dalam menerima ayat-ayat ataupun sifat-sifat sedemikian. Mana Imam Nawawi dengan jelas mengatakan yang jalan paling selamat adalah kita terima tanpa sebarang takwil, serahkan hakikat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, jika ada keperluan untuk takwil seperti adanya golongan-golongan mubtadi'ah, ahli bid'ah dari segi akidah
yang menimbulkan kecelaruan kepada masyarakat berkenaan dengan ayat-ayat sifat tersebut, maka pada ketika itu memerlukan pendekatan takwil. Baik. Jadi mana itu dua jenis sifat Allah Subhanahu wa taala. Dua bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hal ini secara lebih detail satu persatu berkenaan dengan sifat zatiyah dan sebagainya, yang tu insya-Allah kita akan jumpa di dalam temui di dalam perbahasan akan datang insya-Allah. Seterusnya kita tengok di sini ada ayat Al-Quran. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Jadi ayat ni maknanya dia berkaitan dengan yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan ciri pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ciri yang kedua. Yang ni kita telah bincangkan sebelum ni. Di dalam ayat ni mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan antara perkara yang merupakan kewajipan kepada kita untuk kita ketahui, iaitu tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang mesti disembah, al-ma'luh, iaitu al-ma'bud, yang wajib disembah, yang kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang ni telah kita bincangkan dalam ciri yang kedua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu beriktikad bahawa tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman-Nya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Oleh itu sembahlah engkau akan Dia, dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya? Yang ni pun begitu juga. Yang ni kita telah bincangkan juga di dalam ciri yang pertama beriman kepada Allah sebelum ini, iaitu beriktikad bahawa tidak ada yang menciptakan alam, mentadbir alam, mengatur alam, beri rezeki, memberi manfaat dan mudarat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kita dah bincangkan. Jadi ayat ni sebagai salah satu daripada dalil. Kemudian dalil-dalil yang lain daripada ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah saya sebutkan sebelum ini. Maknanya saya telah berikan dia punya ayat-ayat, nombor ayat berapa, yang tu kita telah bincangkan sebelum ini. Cuma ayat ini sebagai pelengkap kepada buku yang ringkas ini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merangkumi nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3 yang kita bincangkan di sini. Baik. Sebab kalau kita tengok di dalam ayat ni, Rabbus Samad, Tuhan yang mencipta, mentadbirkan langit-langit dan bumi dan antara kedua-duanya. Yang ini telah kita bincangkan dalam ciri yang pertama. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Yang ini telah kita bincangkan di dalam ciri yang kedua. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kewajipan beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Baik. Ringkasnya, beriman kepada Allah dengan pegangan yang putus bahawa Allah wujud dengan sebenar-benarnya, dan bahawasanya Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan dan dari menyerupai makhluk.
Jadi mana secara ringkas daripada apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pegangan yang putus, kita beriman bahawasanya Allah Taala wujud. Memang wujud. Allah Taala memiliki segala sesuatu. Kan? Mencipta, mentadbir alam dan sebagainya. Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Dan kerana dia adalah Tuhan segala sesuatu, maka dialah yang layak disembah. Dialah yang berhak disembah. Tidak boleh dilakukan ibadat, tidak boleh dilakukan sembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Jadi itu ringkasan kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan kita akan jumpa lagi berkenaan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selepas ini. Ada lagi perbincangan berkenaan dengan Allah tu kemudian sifat-sifat fi'liyah Allah Taala dan sebagainya. Yang tu kita akan sambung pula selepas ini. Baik. Kemudian seterusnya kita masuk kepada ciri keimanan yang seterusnya. Iaitu kita rukun iman yang kedua, iaitu beriman dengan malaikat. Jadi tadi pun saya ada berikan copy paste. Mana ada copy paste beriman dengan malaikat. Baik. Beriman dengan malaikat. Malaikat ialah makhluk mempunyai jisim yang latifah, halus, yang diciptakan daripada cahaya, dan ia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia seperti makan, minum dan berkelamin. Mereka diciptakan dengan fitrah ketaatan dan tidak melakukan maksiat. Mereka sentiasa bertasbih dan memuji-muji Allah. Wajib beriman dengan mana-mana malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis dengan nama-nama atau tugas-tugas mereka. Ini secara ringkas berkenaan dengan keimanan kepada malaikat. Dari segi dalil, setiap ciri yang disebutkan di sini, yang tu insya-Allah saya akan berikan selepas ini. Daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ialah makhluk yang mempunyai jisim yang latifah. Jismun latif. Malaikat ni makhluk yang berjisim. Tapi jisim malaikat ni jisim yang halus. Dia panggil jismun latif. Jismun latif. Jismun Jismun latif pada diri malaikat itu sesuai dengan asal kejadian dia. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis. Saya kongsikan hadisnya. Ini hadisnya. Saya kongsikan hadisnya. Iaitu Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tadi. Khuliqatil malaikatu min nur. Iaitu malaikat dijadikan daripada cahaya. Baik. Cahaya. Kalau kita lihat cahaya ni, ia juga adalah merupakan satu jisim, satu bentuk. Kita nampak. Gelap. Bilik gelap. Kita pasang lampu. Bila kita pasang lampu, maka bilik itu menjadi bercahaya. Terang. Mana cahaya sudah memenuhi ruang bilik. Walaupun begitu, bukan bermakna, tidak bermakna cahaya yang memenuhi ruang bilik tersebut menyebabkan ruang bilik tersebut tidak lagi boleh diisi. Tidak lagi. Tetap boleh diisi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Maknanya kita kata dalam satu bilik, dalam satu ruangan, dewan, kita kata dewan, ada 10 lampu. Ada 10 lampu. Kita pasang satu lampu.
penuh bilik. Bukan bermakna kita tak boleh pasang lampu kedua, tak boleh pasang lampu ketiga, tak boleh pasang lampu keempat. Bukan. Kita tetap boleh pasang. Walaupun bilik sudah dipenuhi oleh cahaya, kita tetap boleh pasang lampu kedua, ketiga, keempat dan ke-10. Tak ada masalah. Dan walaupun bilik tu sudah dipenuhi oleh cahaya, namun kita tetap boleh masuk. Tetap boleh masuk. Orang lain nak masuk pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi, sifat cahaya ni, walaupun dia memenuhi ruang, walaupun dia memenuhi bilik, tetapi dia tidak memberi kesan kepada ruang. Dia tidak memberi kesan kepada bilik itu, kepada ruang. Maknanya dia tidak menyebabkan ruang itu jadi sempit sehingga tidak lagi boleh dimasuki. Jadi disebabkan oleh malaikat ni, disebabkan oleh begitu sifat cahaya, maka malaikat yang diciptakan daripada cahaya juga bersifat sedemikian. Dia berbeza dengan kita, manusia. Kita manusia ni diciptakan daripada tanah. Macam mana sifat tanah? Sifat tanah dia mengambil ruang, memenuhi ruang dan memberi kesan kepada ruang. Kita ambil tanah, kita masukkan dalam baldi, penuh dalam baldi. Kita nak masukkan tanah yang lain, tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab apa? Baldi telah dipenuhi tanah. Kerana itu sifat kita manusia, bila kita masuk ke dalam bilik, masuk, penuh dah dalam bilik. Yang lain nak masuk tak boleh. Cukup. Sebab apa? Sebab bilik sudah dipenuhi oleh manusia. Jadi berbeza dengan cahaya tadi. Sebab itu malaikat ni, mereka, sifat mereka, walaupun mereka tu ramai, walaupun mereka tu sudah memenuhi ruang, namun ia tidak memberikan kesan kepada ruang. Tidak memberikan kesan kepada ruang. Umpamanya kita kata, kita tengok, Nabi SAW sebut di dalam hadis, maknanya majlis ilmu, malaikat bersusun-susun di dalam majlis tersebut sehingga ke langit. Sehingga ke langit. Walaupun mereka memenuhi ruang tersebut sampai ke langit, namun ia tidak memberi kesan kepada ruang tersebut. Maknanya malaikat memenuhi ruang tu, kapal terbang nak lalu pun tak ada masalah. Tak ada lagi kes. Kita dengar kes berlaku kemalangan kapal terbang dengan sesuatu yang tak nampak. Rupa-rupanya malaikat. Aksiden dengan malaikat di langit. Tak ada. Tidak berlaku perkara tersebut. Sebab itu kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan malaikat Jibril alaihi salam, baginda melihatnya ketika mana Mi'raj, dalam rupanya yang asal mempunyai 600 sayap. 600 sayap. Satu sayap memenuhi timur dan barat. Cuba bayang. Gelap habis dunia ni. Tak nampak apa kita ni. Kalau nak kira. Tetapi kenapa tidak memberi kesan? Dalam keadaan malaikat ni sangat-sangat ramai. Malaikat ni sangat-sangat ramai. InsyaAllah selepas daripada ni, saya akan berikan daripada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bilangan malaikat dan juga daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan malaikat ni adalah tersangat ramai. Walaupun mereka tu begitu ramai, satu malaikat Jibril pun begitu besar, dengan sayap yang begitu banyak, namun mereka tidak memberi kesan kepada ruangan dunia ini. Tidak memberi kesan. Tidak kata jadi sempit dunia ni. Kita nak bergerak pun susah. Bergerak sikit, Allah tersentuh apa pula ni. Nak bergerak sikit tak boleh, kena tunduk. Tapi benda tak nampak. Tidak berlaku perkara tu. Tu mana dia tidak memberi kesan kepada ruang di dalam ruang di dalam dunia ni. Walaupun mereka tu ramai, walaupun mereka itu besar. Baik.
Sebab faktor asal kejadian dia. Kemudian beriman kepada malaikat ni dia dari satu sudut terbahagi kepada dua jenis, dua bentuk keimanan kepada malaikat, terbagi kepada dua bentuk keimanan kepada malaikat, iaitu beriman secara ijmali, dan juga secara tafsili. Iaitu kita beriman kepada malaikat yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis secara tafsili, secara detail. Disebutkan nama malaikat, disebutkan tugas malaikat, maka kita beriman secara detail, secara terperinci, secara tafsili, secara tafsil, terperinci. Mana-mana yang tidak disebutkan secara terperinci, itu tidak disebutkan secara terperinci, disebutkan secara umum sahaja, maka kita beriman secara ijmali, beriman secara umum. Sebab malaikat ni ada yang kita beriman sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, dengan nama, dengan tugasan dia. Ada yang tidak sampai kepada tahap tersebut, iaitu kita hanya beriman bahawasanya bilangan malaikat tu banyak. Tugas dia kita tak tahu, nama dia kita tak tahu. Ada yang kita beriman dengan malaikat ni kita hanya tahu tugas sahaja, tak tahu nama. Apakah kita mesti kena tahu nama walaupun apakah malaikat yang mana kita tahu tugas maka kita kena tahu nama dia? Tidak. Kita kena ikut sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mana ulama membahagikan dari satu sudut beriman kepada malaikat ni ada beriman secara ijmali, secara umum, secara borong, dan ada juga beriman secara tafsili, secara terperinci. Itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang sampai kepada kita. Baik. Jadi antara ciri-ciri beriman dengan malaikat, seperti di sini, dia mempunyai jisim yang latifah. Yang ini saya telah sebutkan tadi. Sebab apa? Kerana dia itu diciptakan daripada cahaya. Dan dalilnya seperti yang disebutkan oleh di dalam hadis Nabi SAW yang telah saya kongsikan. Dan ia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Mana malaikat ni dia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Nanti saya berikan dalil dia, antara dia. Seperti menjelma dalam bentuk manusia, seperti ayat Al-Quran yang saya kongsikan ini di dalam surah Maryam. Fatamassala laha basharan sawiyya, lalu dia berupa tu mana malaikat Jibril alaihi salam menjelma berupa di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Mari di depan Maryam. Maryam tengok manusia yang sempurna. Dan dia bukan sekadar boleh menjelma dalam di hadapan manusia, di kalangan manusia. Dia boleh mendengar percakapan manusia dan manusia boleh mendengar percakapannya. Sebagaimana yang berlaku di dalam hadis Jibril. Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Jibril, cerita berkenaan dengan Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikelilingi oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jibril bertanyakan soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab. Mana dia bercakap, tanya Nabi. Ketika mana dia berupa dengan rupa manusia tu, Nabi jawab, dia dengar. Dia bercakap, sahabat-sahabat lain semua dengar. Semua dengar. Yang dekat-dekat lah, yang jauh tu tak dengar lah. Tu yang sepatutnya boleh dengar, maka dia dengar. Maknanya malaikat ni boleh menjelma dalam bentuk manusia dan boleh berinteraksi dengan manusia. Cuma seperti yang berlaku di dalam hadis Jibril alaihi salam tu, hadis Jibril mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia mari sahabat-sahabat tak kenal. Sahabat tak kenal, sahabat terpelik. Dia ni
Nak kata orang jauh, tak ada rupa orang berjalan jauh. Rambut tak berdebu, pakaian tak berdebu. Nak kata orang dekat, tak ada siapa pun kenal. Jadi malaikat Nabi, sahabat tak kenal. Dan sahabat tahu itu adalah Jibril setelah diceritakan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi mana Jibril boleh, mana malaikat boleh menjelma dalam bentuk manusia. Tetapi bukan bermakna kita boleh mudah-mudah nak dakwa. Oh, semalam malaikat Jibril mari jumpa dengan aku. Oi, malaikat tu mari jumpa dengan aku. Tak boleh. Tak boleh nak dakwa lagu tu. Sebab hak mari kepada kita, kalau dia mengaku dia malaikat, kita pun tak tahu. Takut jin menipu ke apa ke, ataupun manusia menipu ke, kita pun tak tahu. Yang Nabi SAW, dia boleh cerita lagu tu sebab Nabi menerima wahyu daripada Allah SWT. Nabi dikhabarkan oleh Allah Ta'ala kepada dia bahawasanya yang datang itu adalah Jibril. Kita ni siapa? Kita ni kita nak tahu mana hak mari pada kita tu betul-betul ke malaikat ataupun jin ke apa ke, kita pun tak tahu. Sekadar mengaku. Hak sama-sama manusia mengaku pun boleh kena tipu. Tu tidak pegawai immigration kau mengaku pegawai immigration padahal rupa sama-sama manusia, itu pun boleh tertipu, apatah lagi dengan makhluk di alam ghaib. Jadi waktu tu mana kita tak dapat sahkan kalau mari jumpa dengan kita atas dasar malaikat boleh menjelma sebagai manusia, boleh bercakap dengan manusia, maka ada sesuatu mari kepada kita, dia mengaku dia malaikat, maka kita terus terima. Itu tak boleh. Ya. Tu sebab kita tu tahu yang datang kepada kita tu apa dia, setara mana. Hakikat yang sebenarnya siapa. Apatah lagi sekarang ni wahyu sudah tertutup. Wahyu sudah terhenti. Kalau mari cerita apa pun tidak boleh membawa menambah ajaran yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara sifat malaikat ni, mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat manusia. Tidak bersifat dengan makan, minum dan juga berkelamin. Mereka di malaikat ni, dia tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai keinginan nafsu. Tak ada. Tak ada. Malaikat asal kepada kejadian malaikat. Malaikat ni dia mempunyai satu hauz, satu bahagian, satu sifat. Kalau kita manusia, kita mempunyai dua hauz, hauzan ataupun dua sifat. Iaitu satu dia panggil hauzul malakiyah dan yang kedua dia panggil hauzul bahimiyah ataupun hauzul syaitaniyah. Kita ni manusia, kita mempunyai sifat bahagian kemalaikatan. Satu, sifat-sifat malaikat yang membawa kita, mendorong kita kepada perkara-perkara baik, nak taat kepada Allah, nak melakukan ibadat dan sebagainya. Dan kita juga mempunyai hazzul bahimiyah ataupun hazzul syaitaniyah, sifat kebinatangan, sifat kesyaitanan ada juga di dalam diri kita, diri manusia ni. Sebab itu kita nak berkahwin. Kita nak ada keinginan kepada dunia, nak kaya, nak harta, nak makan, nak minum. Sebab apa? Ada pada kita hazzul bahimiyah. Sifat bahagian kebinatangan ada pada diri kita. Cuma yang mengawal, ni saya nak cerita sikit. Yang mengawal sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita itu adalah agama. Agama kawal. Agama kawal. Seperti keinginan, kebijaksanaan, dia bagi kuwan nuqtiyah, daya kekuatan pemikiran, berfikir. Daya kekuatan berfikir kita ni dikawal oleh hukum ibadat. Hukum pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Fikir, nak laksanakan sesuatu, nak memutuskan sesuatu keputusan, tengok kepada Allah Ta'ala tetapkan. Tengok kepada Nabi SAW tetapkan. Kalau tidak dikawal oleh hukum ibadat tu, habis. Otak manusia ni. Otak manusia ni. Tu dia jadi lebih daripada haiwan. Sebab tu kita tengok macam-macam. LGBT,
LGBT. Dia fikir dia kena otak dia. Sebab apa kita tak boleh berkawan sama jenis? Dah kita minat. Cinta kita kepada lelaki, kita nak buat macam mana? Yang perempuan kata, dah cinta saya kepada perempuan juga. Saya rasa tak seronok hidup dengan lelaki. Kenapa nak dihalang? Dia guna akal. Tapi akal yang dia guna tidak dikawal oleh pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu banyak lagi lah contoh. Itu satu contoh. Contoh. Kemudian hukum syahwat, keinginan syahwat, sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Syahwat kepada dunia, nak kaya, nak masyhur, nak hebat dan sebagainya. Tu dikawal oleh hukum muamalat. Mana hukum muamalat kawal? Nak kaya macam ni cara dia. Bukan boleh main ropok tak tentu kalu. Dah ada cara dia. Gini cara dia, hukum muamalat. Kemudian kita juga ada sifat kebinatangan, puas syahwiyah, daya kekuatan yang didorong oleh syahwat, iaitu nak kepada jenis lawan yang kita. Lelaki nak kepada perempuan, perempuan nak kepada lelaki. Itu normal. Memang Allah Ta'ala buat lagu tu dalam diri kita. Cuma mesti dikawal oleh agama. Hukum apa? Hukum munakahat, hukum nikah kahwin. Nak sangat berkahwin. Cuma nak berkahwin tu, jalan nak berkahwin tu, dia ada jalan-jalan dia. Tu bukan boleh pergi bawa stesen bas masuk hotel nikah dalam tu dua-dua. Itu tak boleh. Ada cara dia. Ada cara dia. Lepas tu berkahwin, tak boleh. Mana boleh sama lelaki. Lelaki dengan perempuan. Maknanya hukum perkahwinan yang dikawal oleh agama. Itu di antara. Lepas tu ada sifat kebinatangan lagi. Sifat marah, ghadabiyah, sifat samsing, gedebek, cengih. Sifat tu. Itu dikawal oleh hukum jenayah. Hukum jenayah kawal. Kalau tak ada hukum jenayah, manusia akan jadi ganas seganas-ganasnya. Baik. Itu sifat manusia. Sifat malaikat hanya ada satu sahaja, iaitu hafzul malakiyah, sifat kemalaikatan. Sifat kemalaikatan pada kita pun ada. Sebab tu kita pun ada juga keinginan nak buat benda baik. Tu nak buat benda jahat pun ada, nak buat benda baik pun ada. Cuma hak benda-benda tak elok tu dikawal oleh agama. Tu. Nak buat benda baik juga ada panduan daripada agama. Baik. Malaikat pula dia ada satu sahaja, hafzul malakiyah. Sifat kemalaikatan. Yang mana dia tak ada keinginan kepada pasangan, tak ada. Dia tak ada keinginan kepada dunia, tak ada. Nak berubuk dunia, nak naik pakak, berubuk pakak, apa ke di kalangan malaikat. Tu malaikat Mikail kata, tak boleh. Aku pun nak hantar wahyu juga. Apa asyik Jibril saja. Tak ada. Mereka patuh saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab apa? Sebab dalam diri malaikat ada hafzul malakiyah sahaja. Dia tak ada pasangan, kau makan minum ke apa ke. Semua tidak ada pada diri malaikat. Mereka hanya diciptakan dengan fitrah ketaatan dan tidak melakukan maksiat. Baik. Saya berikan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan ni. Cuma saya pun tak pasti dia boleh masuk semua sekali tu. Tak boleh. Dia kena copy paste sikit-sikit. Jadi ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahawasanya malaikat ni diciptakan dengan fitrah ketaatan. Mereka tidak melakukan maksiat. Seperti di dalam ayat yang saya berikan tadi di dalam surah Al-Anbiya ayat 26-27. Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Bahkan mereka yang dikatakan sebagai anak Allah. Maknanya malaikat ni dianggap oleh golongan musyrikin Arab Mekah bahawa mereka adalah anak Allah. Anak perempuan Allah. Mereka adalah hamba-hambanya yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan. Maknanya tidak engkar kepada Allah.
dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melakukan maksiat, mereka tidak lawan Allah Taala, mereka hanya buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang saya berikan juga tadi di dalam surah At-Tahrim. Di dalam surah At-Tahrim. Iaitu Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, iaitu berhala. Neraka dijaga, dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak derhaka kepada Allah dengan dalam apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka tetap melakukan segala yang diperintahkan. Jadi ini sifat malaikat. Ini sifat malaikat, mereka tak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melaksanakan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Ini yang saya kongsikan. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Ayat 19-20. Ayat 19 dan juga 20. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Dan ingatlah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri, tidak menyombong diri. Malaikat tidak menyombong diri. Tidak enggan daripada beribadat kepada Allah. Dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti. Ini sifat malaikat. Ini sifat malaikat. Tidak baik. Jadi itu beberapa ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat malaikat bertindak, melaksanakan tugasan-tugasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan pantas dan sebagainya. Banyak lagi ciri-ciri keimanan kepada malaikat berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah saya akan tambah lagi di dalam pertemuan kita akan datang insya-Allah. Jadi untuk hari ini saya rasa setakat itu dulu pertemuan kita pada pagi ini, dan saya pun ada lagi kelas selepas ini, kelas lain pula. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang sempat saya berikan pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz. Terima kasih atas perkongsian ilmu Ustaz daripada Ustaz Ahmad Nasim, dan terima kasih juga atas perkongsian ilmu ini bab tauhid dan akidah itu tadi. Dan hendaklah kita sebagai orang Islam ni wajiblah kita beriman dengan malaikat tu ya. Dan Ustaz, kita ada lagi kelas juara kita selepas ini pada pukul 9, dan teruslah ya para jemaah kita yang ramai 130 orang tu tadi untuk terus setia bersama-sama kita dalam kuliah kita bersama dengan Ustaz Muhammad Mukhlis. Sebentar saja lagi Ustaz, kita tutup lalu tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan kafrah, tasbih kafrah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik. Jadi setakat ini dulu pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak kepada kita di dalam pertemuan pada pagi ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, dan kita sudahi pertemuan ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah.